Kembali bersama kita dalam segmen wawancara Elit ya. Rohani dengan tajuk Tafakur bersama dengan tetamu kita pada hari ini, hari Jumaat, Dr. Hajah Mas Surayati binti Haji Yahya, Timbalan Pengarah Pusat Penataran Ilmu dan Bahasa Universiti Islam Sultan Sharif Ali dan sudah berada di talian. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Dr. Hajah pada hari ini? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah sihat. Sekali lagi kita ni diajak untuk berkenalan dengan diri sendiri. Biasanya berkenalan dengan orang lain, tetapi ini sekarang ini di segmen Elit Rohani diajak untuk berkenalan dengan diri sendiri, menyingkap segala perasaan-perasaan kita ni, macam apakah yang kita ni rasakan pada hari ini secara rohaninya. Dan salah satu caranya ialah untuk mengajak kita ni berfikir itu ialah dengan bertafakur. Betul. Kenapa dipilih topik ini? Rasanya Dr. Hajah, apakah kesesuaiannya untuk pada hari ini? Silakan. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi waffaqana litafaqquh fid din wa ja'alana min ahli istiqamah wal hidayah bi mahdhi qadlihi wa karamihi wa faddalna bil ilmi alladhi huwa mirathul anbiya'i wal mursalin. Wassalatu wassalamu ala rasulih Muhammad sallallahu alaihi wasallam warathal muslimina ilma wa hasa ala dirasatihi wa ala alihi wa ashabil kiram wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para penonton, para pendengar di mana jua segmen ini dapat diikuti, semoga semuanya sentiasa di dalam rahmat Allah dan sentiasa di dalam lindungan Allah jua. Baik, insya-Allah hari ini saya akan sentuh sedikit tentang tajuk mengenai dengan tafakur. Dan saya ambil tajuk tafakur ni sebab ia adalah merupakan satu, dia tergolong dalam amalan hati dia sebenarnya. Jadi ia tergolong dalam amalan hati dan ia adalah yang akan membantu yang paling penting ke atas hati itu sendiri. Jadi mudahan inilah kesesuaiannya dengan tajuk ataupun segmen Elit Rohani ini ke arah tujuan untuk memperkasa rohani kita ni. Baik, saya akan mulakan dengan definisi tafakur. Sebenarnya definisi tafakur ni ya sebenarnya maksudnya adalah untuk kita ni merenungi, memikirkan, mengingatkan ataupun mengingati dan menimbang-nimbang dengan bersungguh-sungguh. Itu maksud tafakur itu juga. Itu dari segi bahasanya. Kemudian dari segi istilahnya ialah selalu difahami tafakur ni sebagai menggerakkan fikiran kita ni secara meluas, secara mendalam dan teratur ataupun dirujuk juga sebagai satu kegiatan yang dilakukan oleh akal fikiran kita ni untuk merenungi tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu yang dapat saya sampaikan mengenai dengan definisi tafakur dari segi bahasa dan istilah. Iya, telah pun disampaikan tadi. Bagaimanapun. Ya, teruskan. Bagaimanapun. Bagaimanapun, kalau orang yang sudah biasa melakukan tafakuran ni, tafakuran ni baginya sebagai pemicu hatinya, pemicu kalbunya dan sebagai santapan rohani juga. Kemudian boleh membawa kepada sampai ke satu tahap untuk mencapai kepada inti ma'rifat yang mana perkara ni kalau sudah orang biasa melakukan, ia sudah sebati dan sudah menjadi sedarah sedaging dalam dirinya. Jadi perkara ini ataupun tafakur ini tadi akan menjadikan satu cahaya, cahaya di dalam hati bagi orang-orang yang sentiasa melakukan amal ibadah tadi. Itu tafakur itu. Itulah definisi tafakur yang telah pun disampaikan oleh Dr. Hajah tadi, iaitu merenungi, mengimbangi untuk menjadi pemicu hati kita ni. Apa kata juga Ustazah boleh terangkan mengenai dengan tafakur menurut Al-Quran dan Sunnah? Baik, sebelum saya menyebut ada sudut Quran dan Sunnah, saya ingin memperingatkan juga sebenarnya tafakur ni tadi kan saya sebutkan sebagai satu cahaya, cahaya yang ada dalam hati orang itu tadi. Jadi perlu ingat, andai tafakur itu tidak ada, kalau ketika tafakur itu tidak ada, ia umpamanya hati kita itu sudah berada dalam keadaan yang gelap. Jadi sukar untuk kita ni melalui sesuatu jalan. Ya sebenarnya tafakur itu adalah satu cahaya ibarat lampu. Ibarat lampu apabila kita ni berjalan dalam yang gelap, ia akan menjadi pemandu kita ni ataupun panduan kita ni.
Jadi merujuk kepada ayat Al-Quran surah Ali Imran ayat 190 dan 191 di mana Allah Ta'ala berfirman yang kira-kira bermaksud terjemahannya seperti ini. Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi dan pada pertukaran malam dan siang ada tanda-tanda kekuasaan, kebijaksanaan dan keluasan rahmat Allah bagi orang-orang yang berakal, iaitu orang-orang yang menyebut dan mengingat Allah semasa mereka berdiri dan duduk dan semasa mereka berbaring mengiring, dan mereka pula memikirkan tentang kejadian langit dan bumi sambil berkata, wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau menjadikan semua kejadian ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari azab neraka. Jadi jelas daripada ayat tersebut menerangkan kepada kita ni tafakkur yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah yang diiringi dengan zikrullah. Itu maksudnya. Dan dari sudut sunnah pula, daripada sudut sunnah pula, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah bersabda, maksudnya daripada Rasulullah SAW bersabda, maksudnya bertafakurlah kalian tentang nikmat-nikmat Allah Ta'ala dan janganlah kalian bertafakur tentang zatnya kerana sesungguhnya kalian tidak akan mampu melakukannya. Jadi daripada hadis tersebut, Rasulullah SAW sudah pun menjelaskan batasan sempadan tafakur yang dapat kita ni lakukan. Itu yang dapat saya sampaikan mengenai dengan tafakur menurut Al-Quran dan Sunnah. Jadi itu adalah antara tafakur menurut Al-Quran dan Sunnah yang telah pun dikongsikan. Jadi ada tadi Ustazah Dr. Hajah menerangkan menyentuh sedikit mengenai zikrullah. Jadi boleh kita ni tahu lebih lanjut apakah itu jenis-jenis tafakur? Jenis-jenis tafakur dan juga apakah agaknya yang zikir-zikir apakah agaknya afdal, lebih afdal ataupun jika ada untuk proses bertafakuran ini. Dr. Raja, silakan. Baik, tafakur tadi saya sebutkan yang terkait dengan zikrullah. Harus kita ingat sebenarnya zikrullah ni bukan maksudnya zikir semata, tidak. Ia merangkumi makna yang besar, makna yang luas. Zikrullah itu termasuk di dalamnya adalah mengingati Allah, selain daripada menyebut nama Allah, selain daripada menyebutnya di dalam wirid dan zikir. Dia adalah bermaksud mengingat Allah. Okey. Jadi itu sebab tafakur ni adalah termasuk di dalam zikrullah yang dari sudut pengertiannya adalah mengingat Allah. Okey, sebenarnya tafakur ni ia dari sudutnya mengingat Allah tu ia ada beberapa jenis. Okey. Di antaranya tafakuran ni kalau mengikut Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitab beliau, kitab Nasaihul Ibad, tafakur ni beliau menyebutkan sebagai yang sangat bernilai di mata Allah Subhanahu Taala. Jadi di dalam buku tersebut ada menggariskan 5 jenis tafakur sebenarnya. Jadi antaranya yang penting itu ialah tafakur kita ni tentang ayat-ayat Allah. Sebab kalau kita tafakur tentang ayat-ayat Allah, membolehkan kita ni tu rasa melahirkan ketauhidan dan akan menambahkan keimanan kita ni serta keyakinan kita ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah tafakur jenis yang pertama. Kemudian tafakur yang jenis kedua adalah tafakur tentang nikmat-nikmat Allah, di mana membolehkan kita ni merasakan melahirkan rasa cinta kita ni dan rasa syukur kita ni ke atas nikmat yang Allah Taala berikan. Kemudian tafakur yang ketiga, adalah tafakur kita ni tentang janji-janji Allah. Sebab kalau kita ni selalu memikirkan, merenungi janji-janji Allah itu, sekurang-kurangnya, setidak-tidaknya akan membuatkan hati kita ni jatuh cinta terhadap perkara-perkara hari akhirat. Artinya kita akan bersiap sedia ke arah hal-hal yang membawa kepada persiapan kepada kematian, bekalan untuk hari kematian dan sebagainya. Betul. Kemudian tafakur yang jenis yang keempat pula ialah tafakur kita ni terhadap ancaman Allah. Ini perlunya. Sebenarnya kalau kita ni merenungi segala ancaman Allah Ta'ala tu dengan sendirinya akan melahirkan sifat ataupun
sikap gerun dalam hati kita ni, bukan lagi takut. Gerun dalam hati kita ni untuk melakukan sebarang dosa, perbuatan dosa. Jadi kita ni akan menambah dosa sebab kegerunan sudah ada di dalam hati kita ni. Dan yang terakhirnya, tafakur yang kelima pula, yang terakhirnya adalah tafakur kita ni ke atas kekurangan diri kita ni sendiri. Jadi sekurang-kurangnya kita ni boleh mengukurlah di mana kekurangan kita ni dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini adalah 5 jenis tafakur yang penting untuk saya kongsikan. Dan untuk menjawab apakah sebenarnya zikir yang seboleh-bolehnya kita ni amalkan dalam kita ni mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, paling tidak pada mereka yang sebiasa melaksanakan wirid selepas solat, ada wirid subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, itu semuanya membawa ke arah ke sana sebenarnya. Namun berbalik kepada topik tafakur ini, ada juga yang bertanya apa caranya untuk supaya kita sampai kepada tafakur itu. Sebab benda semua orang boleh merasa. Bagaimana caranya? Jadi apakah objek yang membolehkan kita ni sampai kepada tafakur itu? Okey. Sebahagian orang ia akan mencapai tafakur itu tadi ada dengan cara ia melihat keadaan suasana malam, melihat cakrawala, melihat bintang-bintang di langit. Jadi mungkin itu akan menimbulkan rasa ketakjubannya tentang kejadian ataupun ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada juga cara orang kalau ia akan bertafakur tu, ia akan bangun di sepertiga malam, macam tu, di waktu hening bening, di waktu itulah otaknya akan memikirkan ataupun mengukur dirinya, muhasabah dirinya. Itu pun termasuk dalam tafakur juga, macam tu. Kemudian ada juga orang yang bertafakur tu melihat situasi keliling, alam sekelilingnya, melihat keadaan orang yang mungkin susah daripada dirinya, kehidupan yang susah daripada dirinya. Jadi di sana ia cuba merenungi dirinya, macam itu. Apakah yang boleh ia buat dengan kehidupan orang yang susah tadi? Jadi akan membentuk hatinya menjadi lebih baik, macam itu. Itu maksudnya tafakur tadi. Jadi jelas sini tafakur ni sebenarnya sangat penting untuk kita ni terapkan di dalam kehidupan kita ni, sebab ia adalah permulaan untuk kita ni menuju ke arah ma'rifatullah, mengenali Allah Subhanahu Wa Taala.